Andai kata dukhan telah pun keluar, maka kalian hanya menghitung detik bila akan berlakunya kiamat. Satu malam Allah akan angkat Quran, dan bila mana bangun pagi esokkan hari, satu Quran pun tidak akan ada di atas muka bumi. Maka kata para ulama, Quran yang mana akan diangkat oleh Allah? Quran yang mana yang Allah akan angkat? Kata para ulama, manusia pada ketika itu mereka hanya mereka ingat apa yang disebut oleh nenek moyang mereka, yang mana nenek moyang mereka selalu ucapkan kepada mereka kalimah la ilaha illallah. Itu sahaja yang menyebabkan mereka pun bila mana ingat ucapan nenek moyang mereka, mereka ucap benda sama kalimah la ilaha illallah, bas itu sahaja. Adapun solat, mereka tak tahu solat tu apa benda. Bukan tak reti nak solat, tapi solat tu apa dia, solat tu mereka tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Jadi Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung siri 10 tanda besar kiamat, yang pada hari ini kita dah masuk pada episod yang ke-14, yang mana sama-sama kita belajar daripada episod 1 sampai ke episod 14. Jadi Alhamdulillah, kita dah belajar, kita dah go through daripada tanda kiamat yang nombor 1 pergi ke tanda kiamat nombor 2, sampailah tanda kiamat yang kita akan bincang pada hari ini, iaitu akan muncul satu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kata Allah satu hari nanti akan muncul satu angin yang dinamakan sebagai ad-dukhan. Kerana nanti bila mana akhirnya zaman akan muncul satu asap, akan muncul satu angin yang diberi nama sebagai dukhan. Bagaimana dalam Quran Allah telah ceritakan kepada kita, dalam Quran Allah dah sebut dan Allah telah ceritakan kepada kita yang akan keluar satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-dukhan adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan kegembiraan makhluk Allah, kebahagiaan makhluk Allah, kehidupan makhluk Allah, dan kematian pun makhluk Allah. Seperti mana kita tengok di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bila mana kesemua makhluk Allah berada di pada mahsyar, ketika itulah Allah akan panggil makhluk Allah yang bernama kematian. Wahai kematian, datang ke depan. Dan ketika mana kematian itu datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu jugalah Allah mematikan kematian, menghapuskan kematian. Kerana mulai detik itu kesemua makhluk, manusia, jin dan kesemuanya akan kekal. Mereka tidak akan mati. Disebabkan itulah bila mana seandainya manusia itu dibakar oleh Allah, seandainya manusia itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam api neraka, bila mana hancur tubuh badan mereka, maka Allah jadikan balik. Maka dibakar lagi, hancur tubuh badan mereka, maka dijadikan balik. Kerana tidak ada istilah mati bila mana alam akhirat. Sama juga dengan ad-dukhan, iaitu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila mana kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kata fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, kata Allah, iaitu maka tunggulah, Allah kata maka tunggulah pada satu hari nanti yang mana langit akan mengeluarkan satu kabut, satu asap yang semua manusia boleh melihat dengan jelas akan kehadiran kabus itu, akan kehadiran asap itu. Yang mana poin nombor 1 kita boleh tengok, dukhan akan keluar daripada arah langit. Dukhan akan keluar daripada arah langit, dan ketika mana angin dukhan itu keluar, kesemua manusia boleh melihat dengan jelas akan kehadiran dukhan. Bukan bila mana dukhan keluar dekat Kelantan contoh, dekat Terengganu tak akan nampak, tak. Satu bumi akan melihat kehadiran dukhan, satu bumi merasai akan kehadiran dukhan. Seperti mana kita tengok bila mana keluarnya Imam Mahdi, satu bumi mengetahui akan kemunculan Imam Mahdi. Bila mana Dajjal muncul, satu bumi tahu akan kemunculan Dajjal. Kalaulah bumi tak tahu kemunculan Dajjal, bagaimana hari pertama Dajjal keluar telah pun ada 70,000 pengikut di belakang Dajjal.
Sebab itulah setiap tanda besar kiamat berlaku menyebabkan kesemua manusia boleh melihat dan kesemua manusia boleh merasai seandainya Allah takdirkan dia hidup sezaman dengan 10 tanda besar kiamat itu. Dan jumhur ulama berpendapat bersepakat yang mengatakan dukhon ini akan berlaku sangat dekat dengan kiamat. Kerana apa? Kerana tunggulah, andai kata dukhon telah pun keluar, maka kalian hanya menghitung detik bila akan berlakunya kiamat. Makna dia kiamat sangat dekat. Sebab itulah saya kata 10 tanda besar kiamat kita boleh bahagikan kepada 2 fasa. Fasa pertama yang mana 4 tadi. 4 yang sebelum ni kita kata Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa dengan Ya'juj wal Ma'juj. Itu fasa yang pertama. Maka kita beralih kepada fasa yang kedua, yang mana fasa yang kedua inilah manusia mula menghitung hari bila akan keluar, bila akan berlakunya kiamat. Seandainya mereka tu orang beriman, mereka dah boleh nampak ini adalah sangat hujung bumi. Mereka akan mempersiapkan diri mereka. Sebab bila mana dekat sangat dengan penghujung bumi, penghujung dekat sangat dengan kiamat, bagaimana Nabi menceritakan kepada Sayyidina Huzaifatul Yamani, kata Sayyidina Huzaifatul Yamani, bila mana Nabi menceritakan kepada dia akan datang satu zaman, akan datang satu masa yang mana Allah akan angkat Al-Quran. Allah akan angkat Quran satu malam, Allah akan angkat Quran, dan bila mana bangun pagi esokkan hari, satu Quran pun tidak akan ada di atas muka bumi. Maka kata para ulama, Quran yang mana akan diangkat oleh Allah? Quran yang mana yang Allah akan angkat? Kata para ulama, Allah akan angkat Quran yang ada dalam dada para manusia, para ulama, dan Allah akan angkat Quran yang mushaf yang kita baca hari-hari itu, yang menyebabkan bila mana kita bangkit esokkan hari, kita buka Quran sudah pun tidak ada sepotong ayat. Bila mana kita cari para ulama, sudah pun tidak ada ulama ketika itu. Kerana kata Nabi SAW, au kama qala, zaman itu zaman yang mana manusia sudah pun tidak tahu apa makna solat. Zaman itu kata Nabi, manusia sudah pun tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan sedekah, apa yang dimaksudkan dengan puasa, apakah yang dimaksudkan dengan bertakwa kepada Allah. Manusia tak tahu. Zaman itu akan berlaku kata Nabi SAW. Dan Nabi kata manusia pada ketika itu mereka hanya mengingati, mereka ingat apa yang disebut oleh nenek moyang mereka, yang mana nenek moyang mereka selalu ucapkan kepada mereka kalimah la ilaha illallah. Itu sahaja yang menyebabkan mereka pun bila mana ingat ucapan nenek moyang mereka, mereka ucap benda sama kalimah la ilaha illallah, bas, itu sahaja. Adapun solat, mereka tak tahu solat tu apa benda. Bukan tak reti nak solat, tapi solat tu apa dia, solat tu mereka tak tahu. Puasa macam mana, apa makna puasa pun mereka tak tahu. Dan ibadah-ibadah yang lain kesemua yang mereka tak tahu. Yang mereka tahu hanyalah kalimah la ilaha illallah. Itu yang Nabi kata, bila akan datang satu zaman sangat dekat dengan kiamat. Dan ketika mana Sayyidina Huzaifatul Yamani menceritakan, mengajarkan kepada para tabi'in, ketika itulah para tabi'in tanya kepada Sayyidina Huzaifah, wahai Sayyidina Huzaifatul Yamani, apa sebenarnya guna kalimah la ilaha illallah ni kepada mereka ketika itu? Apa manfaat kalimah la ilaha illallah kepada mereka ketika itu, dalam keadaan mereka tak tahu apa, puasa pun tak tahu, solat pun tak tahu, mereka tahu kalimah la ilaha illallah sahaja. Apa guna untuk mereka, wahai Sayyidina Huzaifatul Yamani? Ditanyakan 3 kali. Kali pertama Sayyidina Huzaifah tak jawab, kali kedua tak jawab, dan kali ketiga kata Sayyidina Huzaifah, sesungguhnya kalimah itulah akan menyelamatkan mereka daripada api neraka, yang mana mereka tidak akan berada dalam api neraka buat selama-lamanya. Kerana apa? Seandainya umat Nabi SAW ada iman sebesar zarrah, mereka tidak akan berada dalam api neraka buat selama-lamanya. Sebesar zarrah ni kita tak boleh nak tengok dengan biji mata kasar kita. Seandainya 100 biji zarrah dikumpulkan pun, 1000 biji zarrah dihimpunkan pun, tetap kita tak boleh nak lihat dengan mata kasar kita, sangatlah kecil.
Tapi kalaulah orang yang ada iman sebesar zarrah, mereka mati dalam keadaan begitu, iman sebesar zarrah, mereka mati dalam keadaan iman sebesar zarrah, mereka mati masuk dalam neraka, tapi bukan selama-lamanya akan berada dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan berlaku zaman itu. Sebab itulah dukhan, bila mana keluarnya dukhan dalam keadaan manusia mula melakukan kemungkaran. Makin banyak kemungkaran berlaku, makin banyak kerosakan berlaku kepada manusia, dan orang yang betul beriman ketika itu sangatlah sedikit. Orang yang menghitung hari bilalah kiamat akan berlaku sangatlah sedikit bilangan itu. Kerana dukhan adalah 3 serangkai. Dukhan adalah 3 serangkai. Andai kata hari ini berlakunya dabah, petang ini akan keluarnya dukhan, dan nantilah esokkan hari akan terbitnya matahari daripada sebelah barat. Ibarat ulama bagi perumpamaan kepada kita 3 serangkai sangat dekat di antara satu sama lain, nak bagi kita faham. Sebab itulah bila mana ditanyakan kepada Sayyidina Huzaifah, wahai Sayyidina Huzaifah, berapa lama dukhan ni akan keluar? Berapa lama dukhan ni akan keluar, dan berapa lama dukhan ni akan duduk dengan manusia? Kata Sayyidina Huzaifah, dukhan akan duduk dengan manusia selama 40 hari. Dan seandainya hari itu dukhan keluar, satu bumi melihat akan satu ketulan asap, kumpulan asap yang sangat tebal, yang mana angin dukhan itu akan memenuhi bumi, akan memenuhi langit, sehingga kan kesemua manusia merasai akan asap dukhan. Seandainya manusia ketika itu bukan beriman kepada Allah, mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka menghidu asap daripada dukhan, akan menyebabkan otak mereka bergegar kesakitan. Mereka sesak nafas dalam keadaan kesakitan, dan mereka menahan kesakitan bila mana terkena daripada asap dukhan itu kepada orang bukan beriman kepada Allah. Dan seandainya orang yang ada iman dalam hati mereka kena asap dukhan, dan mereka hanyalah sakit, ya sakit, cuma sakit mereka hanyalah selsema, demam biasa sahaja, kecil-kecil sahaja. Dan kata Sayyidina Huzaifah, benda itu, dukhan itu akan berada dengan manusia selama 40 hari. Wallahu alam kebenaran dia macam mana, sebab benda itu belum lagi berlaku. Cuma itu adalah tanda besar kiamat yang mana sangat dekat dengan kehancuran bumi. Janji Allah Subhanahu wa taala yang bumi ini akan hancur, yang alam ini akan hancur, yang mana manusia akan beralih ke alam barzah dan akan beralih ke alam pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja untuk episod kita pada kali ini. Itu episod pada 14 menceritakan berkaitan dengan dukhan, angin dukhan. Angin dukhan ni bukan kita ingat macam kita bakar sampah kan, asap daripada ketulan sampah kita bakar sampah itu, itulah dukhan, bukan. Bukan angin dukhan ini adalah macam kabus, bukan. Kerana dukhan, bila mana keluarnya dukhan, satu bumi akan merasai kesakitan. Bila mana keluarnya dukhan, satu bumi, satu umat, satu manusia yang berada di bumi boleh melihat dengan jelas dukhan itu macam mana. Moga-moga apa yang saya kongsikan pada episod kali ini memberi manfaat kepada anda. InsyaAllah kita jumpa pada episod yang ke-15, membincangkan bagaimana matahari terbit daripada sebelah barat, dan macam mana keadaan manusia ketika itu bila mana mereka dapati matahari bukan terbit mengikut kebiasaannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.